Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu nak bincangkan latihan minggu yang pertama hari itu yang berkaitan dengan bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik. So, ini soalan dia yang cikgu hantarkan dalam grup WhatsApp hari itu. Ada ni soalan dia. Okay, so insyaAllah cikgu akan cuba bincangkan beberapa soalan lah, bukan semua, sebab cikgu nak kamu cuba buat lah. Okay, so yang pertama adalah yang berkaitan dengan the first one. Okay, the first one ialah yang ni. Okay, tandakan tik bagi yang benar dan pangkah bagi yang palsu bagi ungkapan kuadratik. Okay, soalan yang pertama ni. Okay, ungkapan kuadratik maksudnya kuasa 2 dalam satu pun boleh ubah, maksudnya digunakan huruf yang sama lah. Kalau diguna A semua. Okay, so jawapan yang pertama ini, okay, kita tengok A tambah 3A tak ada kuasa 2, maka itu bukan ungkapan kuadratik. Okay, cikgu buat warna merah lah, nampak sikit. Okay, ini pun bukan sebab tak ada kuasa 2. Ini pun tak ada kuasa 2. Okay, 3 ini tak ada kuasa 2. Okey, yang ni bila kita kembangkan dia akan jadi kuasa 2. So ungkapan kuadratik yang ni pun sama. Bila kita kembangkan dia akan jadi 3 kali 3 9 F darab F jadi 9F kuasa 2. Okey, 9F kuasa 2, maka itu adalah ungkapan kuadratik lah. Okey. Okey, so itu jawapan dia. Yang kedua, kembangkan setiap yang berikut dan tentukan sama ada ungkapan yang terhasil adalah suatu ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah atau bukan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okey, so kita tengok yang pertama. A. Yang A. Macam mana nak kembangkan? Okey, 2J tolak 3. Okey, soalan dia 4 tolak 3J. Okay, so cara kembangkan. Okay, yang pertama darab yang pertama belah sini. Yang pertama darab yang kedua. Okay. Yang ini pula darab yang ini pertama. Ini darab yang kedua. Okay, so kena ada 4 nak panah lah. Okay, so 2 yang kita tengok yang pertama. 2J darab 4. Maksudnya 2 darab 4 adalah 8. J darab tak ada darab siapa-siapa, so dia J je lah. Okey, 2 darab yang kedua pula yang ni. 2 darab negatif 3 dia akan jadi negatif 6. J darab J akan jadi J kuasa 2. Okey, yang ketiga pula yang ni. Negatif 3 darab 4 ialah negatif 12. Negatif 3 darab negatif 3 positif 9. Okey, ada satu sahaja J. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat adalah susun yang kuasa 2 di depan. Okay, susunlah. Yang ni kita dah tulis. Yang ni negatif 6J kuasa 2. Lepas tu ambil yang ada J, 8J. Okay, positif 9J. Okay, tolak 12. Okay, susun je ni. Yang ni tak ada apa dia susun je. Okay, apa yang kita kena buat seterusnya. Okay, kita tengok. J kuasa 2 ni satu saja, yang lain tak ada J kuasa 2. So jawapan dia adalah negatif 6J kuasa 2. Okey, yang kedua tengok. Yang ni ada J kan. Okey, yang ni pun ada J. Maka bila dia sama J dengan J, kita kena ikutlah soalan dia apa, tambah kan. 8 tambah 9. So positif 17J. Okay, negatif 12 ni dia tak ada siapa-siapa. So, negatif 12. So, ini saja jawapan dia. So, dia nak tahu adakah ini ungkapan kuadratik? Ya, ini adalah ungkapan kuadratik sebab dia kuasa 2. Dan adakah ini ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Ya, sebab dia hanya gunakan huruf J. So,
2A, jawapan untuk 2A ini, jawapan untuk 2A ini adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So yang ni kalau nak kembangkan B ni, kalau nak kembangkanlah dulu lah. Kembangkan dulu, buka dulu kurungan. Okey, dan tengok apa jawapan dia. Ini adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah juga, sebab dia ada kuasa 2. Dan dia guna satu huruf saja. Okay, C. Kalau tengok C ni dia ada 2 huruf. Dia ada X dengan Y. So maka ini adalah bukan dalam satu pemboleh ubah. Dia mungkin mungkin awak cuba kembangkan. Soalan ni mungkin ungkapan kuadratik sebab dia mungkin ada kuasa 2 lah. Okay, kembangkan macam biasa. Darab sini, yang ni darab sini. Okey, kembangkan macam biasa. Mungkin ada X kuasa 2. Okey, kita nampak ada X kuasa 2. Tapi dia tidak dalam satu pemboleh ubah. Dia ada dua huruf. Okey, X dengan Y. Sama dengan yang ni pun, D ni dia guna M dengan dia guna N. Maka ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Nombor 3, sesuaikan setiap yang berikut dengan tepat. Dia nak suruh kita tengok soalan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Adakah ini ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey. So tengoklah 3P tambah 2P kuasa 2. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Ini dia guna X dengan Y, bukan satu pemboleh ubah. Ini dia guna P saja, ya. Ini kalau kita kembangkan dia akan jadi 2W kuasa 3. So ini bukan kuadratik lagi, dia dah jadi kuasa 3. Sorry. So dia dekat sini lah. Okey. So ini nampak soalan ni negative 2. So bukan kuadratik. Ini kalau kita kembangkan, dia hanya ada satu huruf R sahaja. Dan bila kembangkan kita akan dapat R kuasa 2. So itu adalah kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Yang ni dia guna satu huruf saja, Y. So kalau kita kembangkan, buat macam tadi pertama, darab yang kedua, darab yang ketiga, darab yang keempat. Macam ni kaedah yang ni, kaedah yang buka kurungan macam ni. So kita akan dapat 2Y kuasa 2. So itu adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So ini PQ kuasa 2. PQ, dia guna P, dia guna Q. So salah, bukan. Okay. Okay, so itu soalan first page. Okey, seterusnya soalan next. Seterusnya diberi suatu fungsi kuadratik Y sama dengan X square tambah 17X tolak 16 berdasarkan maklumat di atas. Sesuaikan setiap yang berikut dengan tepat. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia bagi X, Y kat sini. Okey. Contohnya, soalan dia Y sama dengan X kuasa 2 tambah 17X tolak 16. Okey, yang soalan ni awak kena buat macam ni. Okey. Kalau X sama dengan negatif 2. Okey. Kalau X sama dengan negatif 2. Yang ini guna kalkulator lah. Negatif 2. Replace X ni kita replace dia jadi negatif 2 dalam dia. Kuasa 2 tambah 17. Bila ada sahaja X, masukkan nilai negatif 2. Ikut soalan lah. Okey, tolak 16. Okey. So, bila dah tulis macam ni, awak guna kalkulator. Okey, guna kalkulator lah. Sebab sekarang ni cikgu tak ada kalkulator dengan cikgu. Kita cuba kira manual. Negatif 2 kuasa 2 adalah 4.
tambah 17 darab negatif 2, dia akan jadi negatif 34 tolak 16. Okey, sama dengan 4 tambah negatif 34, dia akan jadi negatif 30 tolak 16 sama dengan negatif 46. So, jawapan dia macam ni lah. Okay. Kalau X negatif, sorry, kita buat macam ni. Kalau X negatif 2, Y dia adalah negatif 46. So, yang lain pun kira macam tu lah. Okay, next soalan. Okay, ni padam balik. Okay, kita padam balik. Okay, so replace balik. Okay, next adalah soalan yang kalau X dia yang kedua ni. Kalau X dia 2, berapa? So, replace dalam kurungan 2 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tolak 16. Okay, 4. 2 kuasa 2 adalah 4 tambah 17 kali 2, 34 tolak 16. Jawapannya adalah 38 tolak 16 sama dengan 22. Okay, so jawapan dia yang ni. Okay, next. Ini dah sampai sini. So, kalau seterusnya Y, kalau X ni negatif 1. Negatif 1 kuasa 2, tukar je X tu bila ada saja nilai X, tukar dia jadi negatif 1 tambah 17 negatif 1 tolak 16. Okey, 1 tambah negatif 17 tolak 16 sama dengan negatif 16 tolak 16. Jawapannya adalah negatif 32. Okey, so ini kat sini lah. Okey, seterusnya kalau nak buat sampai habis, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 17X tolak 16. Kita buat yang last sekali. Okey, X. Sekarang nilai X dia adalah 4. 4 kuasa 2 tambah 17 darab 4 tolak 16. 4 kali 4, 16. Ini berapa? 17 kali 4. Kejap 17 kali 4, 68 tolak 16. Okay, guna saja kalkulator. Kalau ada kalkulator boleh tekan je daripada atas tu, tak perlu kira satu-satu. 16 tambah 68 tolak 16. 68 lah. Ini dah boleh tolak. 16 dengan 16 ni boleh cancel dah. So, jawapan dia adalah 68. Betul tak? Sini 68. Okay. So, itu jawapan dia. Betul. Okay. Okay, seterusnya soalan yang ni yang panjang ni, nanti awak cubalah buat dan kalau ada jawapan cuba tanya cikgu. Cuba tunjuk pada cikgu Okay, yang ni sama macam tadi. Dia bagi nilai X 5 dengan X negatif 2 dekat sini. X 5 dengan X negatif 2 ni 1, 5, 1 negatif 2. So, apa yang kena buat? Okay, masukkan yang pertama dalam X kuasa 2 ni, masukkan nilai 5. Okay, 5 dia macam susah sikit guna ni. Okay, tak apa. So, yang ni dia kena guna. Okay, tak apalah. Macam
macam tu kan. Masukkan nilai 5 kuasa 2 tambah 7 kali 5 tambah 10 dapat tak kosong? Okey, tak apa, cikgu tunjukkan. Caranya adalah macam ni. Okey, macam ni. Kita cuba yang ni. Yang lain nanti awak cuba buatlah. Okey, copy. Paste kat sini. Okey, soalan ni. Okay, dia nak tahu sama ada X5 dengan X negatif 2 ni mana satu punca. Punca ni ialah bila kita masukkan nilai X dalam dia. Bila kita masukkan nilai X. Okey, bila kita masukkan nilai X dalam persamaan ni, dapat tak, bila kita tekan kalkulator, dapat tak sama dengan kosong? Okey, kalau dapat sama dengan kosong, itu adalah maka X yang nilai yang kita masukkan tu adalah punca lah. Contoh X kuasa 2 tambah 7X tambah 10. Okey, kita nak tengok sama ada adakah ia sama dengan kosong ataupun tidak. Okey, so berapa nilai X-nya? Kita ambil yang pertama ni. X kuasa 5. X kuasa 5 pula. X sama dengan 5. So dalam kurungan 5 kuasa 2 tambah 7. Yang lain salin je macam biasa. Bila jumpa X saja kita tukar X tu sama dengan 5 tambah 10. Okay, so guna kalkulator direct dapat jawapan. Okay, 25 tambah 35 tambah 10. Okay, bila kita kira guna kalkulator, ini kita akan dapat 70. Tak dapat sama dengan kosong kan? Maka X ini adalah bukan punca. Bukan punca. Okay, kita cuba yang X sama dengan negatif 2. Okay, soalan dia tambah 7X tambah 10 equal 0. Okey, X adalah negatif 2 kuasa 2 tambah 7 kali negatif 2 tambah 10. Okey, ni belum ya. Jangan buat lagi sama dengan kosong. Sebab kita nak kira dulu. Okey, negatif 2 kuasa 2 adalah 4. 7 darab negatif 2 adalah negatif 14 tambah 10. Okey. 4 tambah 10, 14. Tolak dengan 14. So, 14 tolak 14 sama dengan kosong. Maka, X sama dengan negatif 2 ni, X sama dengan negatif 2 adalah punca bagi persamaan ini. Okey. So, yang lain pun untuk soalan yang ini, yang lain pun cubalah buat satu-satu. Okay, kalau X negatif 13 ni dalam persamaan ni dapat tak kosong? Kalau X sama dengan negatif 2 dapat tak kosong? Okay. So, tik-tik dekat sini, dekat kotak-kotak ni. Kalau punca, tik punca. Kalau bukan punca, tik bukan punca. Yang ni guna kalkulator saja. Okay, so soalan yang seterusnya, yang ni. Selesaikan. Bila dia kata selesaikan, cikgu guna apa ni, paste dekat Word sebab yang Word tu dia lagi paste dekat pen sebab pen ni dia lagi senang nak tulis. Kalau dekat Word tu macam susah sikit nak tulis. Okay, so kita tengok selesaikan. Bila selesaikan ni maksudnya dia nak jawapan bagi X dia. Okay, so dia nak jawapan jawapan dia macam ni. Okay, kita tengok yang pertama. Cikgu tunjuk beberapa contoh je. Okay, cikgu akan pilih dalam 3 contoh ke 4 contoh ke. Okay, tengok yang pertama. X kuasa 2 tambah 8X tolak 20 sama dengan kosong. So, macam mana kita nak selesaikan? Okay, sebenarnya dia ada kaedah guna kalkulator je senang ni. Okay, tapi cikgu tak boleh nak tunjuk guna kalkulator. Okay, kita buat manual lah. Okay, so buat satu pangkal macam ni. X kuasa 2 maksudnya X kat sini 1, X dekat sini 1. Okay.
So, untuk dapatkan 20, kita boleh guna 10. Kita boleh guna 10 kali 2. Kita boleh guna 5 kali 4. Kita boleh guna berapa lagi? 4 kali 5, 2 kali 10 tu benda yang sama je lah kan. Okay. So, untuk dapatkan 20, sifir 2, sifir 4, sifir 5. Cikgu rasa itu je. Okay. So, apa yang, macam mana kita nak tahu kita nak guna 10 2 ke 5 4? Okay. Kita tengok antara 10 2 dengan 5 4, mana yang kita boleh dapatkan 8. Okay, macam contoh 10 dengan 2, kalau kita tolak 10 tolak 2 dapat 8 kan. Dapat 8 ni. Kenapa kita nak tengok ni? Sebab kita nak tengok yang tengah-tengah ni. Okay. Kalau 5 dengan 4, kalau kita tambah 5 tambah 4 dapat 9. Ini dapat 8. So benda yang kita nak guna ni dekat sini adalah yang senang untuk kita dapatkan tengah ni. Okay. Okay, kita cuba jawab soalan dia. X kuasa 2 tambah 8X tolak 20 equal to 0. Okay, X dengan X. Tadi guna 10 dengan 2 kan. Okay. Sebab sini ada satu je negatif, maka dia sama ada sini yang negatif ataupun sini negatif. Okay, so kalau nak dapatkan positif 8, mestilah 10 tolak 2 kan. Okay, so 2 kat sini lah. 10 tolak 2. Okay. So, kalau kita nak selesaikan, kita buat X tambah 10, X tolak 2 equal to 0. So, dia nak suruh selesaikan, kita ambil ini dulu yang pertama ni dulu. X tambah 10 sama dengan 0. Yang kedua pula, X tolak 2 sama dengan 0. Yang ni sebenarnya boleh padam ni, tak perlu tulis. Okay, so dia ada 2. So, selesaikan maksudnya X sama dengan berapa. Okay, X kita nak add sorang-sorang saja. So, 10 ni bawa ke sini, dia akan jadi negatif 10. Ini kita nak X saja. So, negatif 2 ni kena bawa ke seberang sana. X sama dengan negatif akan jadi positif. So, dia ada 2 jawapan lah. Okay, X sama dengan 10 dengan X sama dengan 2. Okay. Itu jawapan dia lah. Itu yang pertama. Okay, kita cuba yang B pula. Cuba yang B Cuba yang B pula. Y kuasa 2 tambah 7Y tambah 12 equal to 0. Cuba buat pangkah Y. Okey, nak dapatkan 12. 6 darab 2. 4 dengan 3. Okey. So, kita tengok 6 dengan 2 boleh dapat tak 7 kalau tambah ke tolak. Kalau 6 tolak 2 dapat 4 kan. So, 6 tambah 2 dapat 8. So, kita tak akan dapat 7 ni. Okay, so yang ni kita boleh cancel. So, kita tengok 4 dengan 3 boleh tak dapat 7? Ya, boleh kan. Kalau kita tambah 4 dengan 3 boleh tambah 7. Okay. So, kita akan gunakan 4 dengan 3. Okay, cikgu tulis. Cikgu ambil balik 4 dengan 3 lah. 4 dengan 3. So, semua ni positif. Kalau ada positif semua tak ada masalah. Kita buat je positif kat depan dia. So, jawapan dia Y tambah 4. Y tambah 3 sama dengan 0. Ini belum lagi jawapan Jawapan dia kita akan dapat bila kita selesaikan. Y tambah 4
sama dengan kosong. Ambil yang pertama ni, buat sama dengan kosong. Lepas tu Y tambah 3 sama dengan kosong. Ambil yang kedua pula, buat sama dengan kosong. So, kita nak Y berapa? Y sama dengan positif 4 bawa ke sini akan jadi negatif 4. Y sorang-sorang equal to 3. Bawa ke seberang sana, dia akan jadi negatif 3. So, itu jawapan dia. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu. Okay, so kita cuba buat soalan yang complicated sikit, yang ada nombor dekat depan dia. Okay, cuba tengok yang E ni. Okay, kita cuba tengok 12 E kuasa 2 tambah 14E tolak 10 equal 0. So, kalau macam ni, kita kalau boleh kecikkan dululah. Okay, guna sifir, contoh sifir 2 6 E kuasa 2 tambah 7 E tolak 5. Okay, sifir 2 lah ni, bahagi 2, semua bahagi 2. 12 bahagi 2, 14 bahagi 2, negatif 10 bahagi 2, semua akan dapat macam ni. Okay. So, untuk yang ini, kita cuba kembangkan. Kita cuba buat macam ni. E 5 1 3 ni, cuba jaya je lah ni 3 2 6 5. Okey. So, 3 dengan 10. Okey, 3 darab 1 akan jadi 3E. 2 darab 5, 10E. Okey, 10 dengan 3 kalau tolak, dia akan jadi 7E. Sama tak dengan yang ni? Sama. Okey, so bila tolak, ada tolak dekat sini, sini pun kena tolak. Okey, so jawapan dia adalah 3E tambah 5 2E tolak 1. Ambil yang ni je, ambil yang sini dengan yang sini. Kalau tak ada negatif, maksudnya positif lah. 3E tambah 5, 3E tambah 5. Okey, yang atas ni kita tulis yang first, yang bawah ni kita tulis yang second, equal to 0. So, selesaikan. Ambil 3E tambah 5 sama dengan kosong, 3E sama dengan negatif 5. Okay, yang ni bawa ke sini kan. Okay, so kita nak E sahaja, negatif 5 per 3. Okay, so yang kedua pula, bawa ke sini. 2E tolak 1 sama dengan kosong. 2E ni bawa ke seberang sini. 1E sama dengan 1 bahagi 2. So, jawapan dia yang ni lah. 1, 2. Okey, bila kuasa 2, jawapan dia pun akan jadi 2. Okey, kita cuba yang H pula. Okey, kita cuba yang H pula. Okey, soalan dia 2H kuasa 2 tolak 7H tolak 30 sama dengan kosong. Okey, H 2. Untuk dapatkan 30, 6 kali 5 12. Okey, 6 kali 5 ataupun 10 kali 3. Kita cubalah. Cuba. Okey, boleh buat macam ni. Okey, 2H 2 kali 5 10H 6 kali H 6H. Okey, kalau tengok kat sini cuba 6 dengan 10 tambah ke tolak ke, kita takkan dapat 7 kan. So kita tak boleh guna 6 dengan 5.
Okey. Bila tak boleh guna 6 dengan 5, kita cuba lagi. 10 dengan 3 mungkin. Okey, 10H, 6H. Okey, kalau tak dapat lagi, kita cuba lagi. 10 dekat sini, 3 dekat sini. Tak dapat. 5 kali 6. 2 kali 6, 12. Ni. 2 kali 6, 12H, 5H. Okey. So, negatif 5 tambah 12. Kita akan dapat 7 kan? Okey, so bila negatif. Okey, so ini 12 tolak 5 kita akan dapat 7 lah. Okey, 12 dapat 7 kat sini. Okey, so yang pertama ini 2H tolak 5. Yang kedua pula H tambah 6 equal to 0. So 2H tolak 5 sama dengan kosong. 2H sama dengan 5. Bawa ke seberang sini. Negatif akan jadi positif 5. H sama dengan 5 bahagi 2. Okey, yang kedua pula. H tambah 6 sama dengan kosong. H sama dengan 6 ni bawa ke seberang sini. Negatif 6. Okey. So, itu sahaja. So, kita tengok Yang I pula, yang ni. Buka kurungan dulu. Buka kurungan dia. P darab P akan jadi P kuasa 2. P darab negatif 8 jadi negatif 8P. Okey. Tapi sebenarnya dia tak payah buka kalau kita nak selesaikan. Okey, tengok yang I. Cikgu tunjuk. Yang I. P. Allah, sorry. Okey. P tolak 8. Okey, kalau dia suruh selesaikan yang ni, kita just tak perlu buka. Ambil saja. P yang pertama ni, sebab dia seorang-seorang kat luar, sama dengan kosong. Terus sama dengan kosong ni. Dan yang dalam kurungan tu, P tolak 8 dalam kurungan tadi tu. Okey. Sebenarnya macam ni je. P tolak 8. Okey, 8 ni bawa ke seberang sini. P sama dengan 8. So, jawapan dia adalah P8 dengan P sama dengan kosong. Okey, tu I. J pula. J, Q kuasa 2 sama dengan 6Q. Yang ni yang kena bawa ke sini. Q kuasa 2 tolak 6Q sama dengan kosong. Okey, faktorkan Q. Q tolak 6. Okey, sebab sini ada Q kan. Sini pun ada Q. So, kita boleh keluarkan Q dekat depan. Okey, sebab ini Q kuasa 2. So, dia akan jadi satu lagi Q kat dalam kurungan. Ini 6Q, so 6 je kat sini. So, macam kaedah yang atas. Okey, Q ni bila dia duduk sorang-sorang, terus ambil Q sama dengan kosong. Yang ni dalam kurungan. Q tolak 6 sama dengan kosong. Q sama dengan 6. Okey. Okey, so yang seterusnya. Kalau dia bagi yang soalan tak direct macam ni. Macam ni kan, dia tak buat sama dengan kosong. Kalau dia suruh selesaikan, awak kena buat sama dengan kosong dulu. Okey, so kita tengok. Contoh yang pertama. Kalau nak selesaikan soalan ni, contoh K. Sebab yang kalau tadi, soalan yang tadi, yang ni, yang ini, dia terus bagi sama dengan kosong kan. Dia dah bagi dalam keadaan kuasa 2. Okay, dia dah bagi dalam keadaan macam ni. Okay. Soalan dia dah bagi dalam keadaan A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C sama dengan kosong.
Okay, sepatutnya kalau kita nak selesaikan memang kita kena buat dalam keadaan macam ni lah. Macam soalan tadi ni. Ini. A kuasa 2 AX kuasa 2 tambah 8X dengan tolak 20 sama dengan kosong. Okay, kalau tengok pattern dia, okay, kuasa 2, lepas tu yang tak ada, lepas tu yang kuasa 1, lepas tu yang tak ada sebarang pun boleh ubah. Dia dah buat dalam bentuk ni. AX kuasa 2 tambah BX plus C. A ni nilai lah 2 ke 3 ke 4 ke, B pun sama nilai 3, 4, 5, 6, C pun nilai. Okay, boleh tengok contoh yang ni. Dia dah dalam keadaan AX square plus BX plus C equal to 0. So, kalau dapat soalan macam ni, dia suruh selesaikan, awak kena tukar dia dalam bentuk macam ni. Okay, sama dengan, buat dulu sama dengan kosong. Okay, kita tengok contoh K. Okay, K sama, okay. Soalan dia, M kuasa 2 tolak 4 sama dengan M tambah 3. Okay, apa yang kita kena buat? Yang ada dia ada pecahan macam ni, bawa dia naik. Okay, M kuasa 2 sama dengan 4 darab semua yang di atas ini. Okay, M kuasa 2, buka dulu kurungan. 4 darab M adalah 4M. 4 darab 3, 12. Okay, dah selesai macam ni, kita nak tukar dia dalam bentuk AX square plus BX plus C sama dengan kosong. Maksudnya kita kena buat sama dengan kosong. Okay, so gerakkanlah. Yang ini pergi sini. M kuasa 2. Ni positif. Kalau tak ada negatif, maksudnya itu adalah positif. Bawa ke seberang sana, dia akan jadi negatif 4M. Okay, ni positif. Bawa ke seberang sana, jadi negatif 12. Okay, bila semua ni kita dah gerak ke seberang sana, dah tak ada kan? Dia akan jadi kosong. So, daripada sinilah yang kita boleh guna kalkulator, faktorkan dan cari nilai M. Kalau tak ada kalkulator, buat macam kaedah yang tadi. MM. Okay, untuk dapatkan 12, 4 darab 3 ataupun 6 darab 2. Okay, yang 4 darab 3 kita tak akan dapat 4. Kalau 6 darab 2, nampak kita akan dapat 6 tolak 2 adalah 4. Okay, so mana nak letak negatif? Sinilah. Okay, negatif 2 tambah 4 dapat negatif 4. Kalau kita letak negatif dekat sini, 6 tolak 2 dia akan jadi positif 4 kan? Sama ke dengan sini? Tak. Sebab dia akan jadi positif. Soalannya ada negatif. So awak ubah kedudukan negatif tu, letak negatif dekat yang satu lagi. So, kalau tukar kalkulator pun negatif 6 tambah 4, tambah 2, dia akan jadi negatif 4. Okey. So, itulah jawapan dia. M tolak 6, M tambah 2 sama dengan kosong. So, M sama dengan, M tolak 6 sama dengan kosong. Dia akan jadi M sama dengan 6. Bawa ni ke sini lah. Bawa ke sebelah sini jadi M6. M tambah 2 equal 0. Ini bawa ke sini. M sama dengan negatif 2. So, dua jawapan M6 dengan M negatif 2. Boleh? Okay. So, mesti kena make sure semua soalan bila dia suruh selesaikan, kena buat dalam bentuk ni. Bentuk yang ini. Bentuk yang ni bentuk yang macam ni. Okay. Last. Kita cuba buat soalan Q. Okay, Q. Q 5M per 6 sama dengan
2M tolak 1 per M tolak 1. Okey, bila soalan macam ni, apa yang awak kena buat ialah buka kurungan. Bukan buka kurungan, apa? Biar dia jadi sebaris. Sebab ni tak sebaris kan. So, macam ni kena buat darab silang. Yang bawah darab yang atas, yang bawah darab yang atas. Okey. So, letak dalam kurungan . Kalau ada dua benda, letak dalam kurungan. M tolak 1 sama dengan ini 6 darab dengan 2M tolak 1. Okey. Seterusnya, sebab kita nak buat dia dalam bentuk ni, mesti kena ingat dia dalam bentuk macam ni kan. Nak buat dia sama dengan kosong. Ni belum lagi sama dengan kosong. So, buka kurungan, kembangkan. Okey, 5M darab M. 5M kuasa 2. 5 darab negatif 1, negatif 5. M ada 1 sahaja. 6 darab 2, 12. M ada 1 sahaja. M. 6 darab negatif 1, negatif 6. Okey. So, susunlah. Susun 5M kuasa 2 tolak 5M. Yang ni salin saja balik. Cuma yang ni kita nak bawa dia ke seberang sini. Sebab positif dia akan jadi negatif. M. Bawa ke sini akan jadi positif 6. Okey, ada sama dengan kosong. Okey, susun negatif 5 tolak 12. Negatif 17 M tambah 6. Okey. So, ini dah dalam bentuk macam ni. Okey, bila dah sama dengan kosong, dah susun betul-betul. Okey, kiralah M berapa. Boleh guna kalkulator. Cara nak guna kalkulator tu boleh rujuk. Awak dah belajar dah masa tingkatan 2 macam tu. Kalau tak silap cikgu, tingkatan 2 awak dah belajar ni. Cara nak kira guna kalkulator. Ataupun kalau tak tahu juga boleh PM cikgu. Okey. So, kita dah cuba buat K. Yang ni, okey, N kuasa 2 tolak N. 12 ni bawa ke seberang sini. Negatif 12 equal 0. Okey. Lepas tu cari N berapa. N berapa? Ada dua nilai N. Yang ni, N tolak 6. Okey, sorry. N kuasa 2 ni maksudnya N sebelah menyebelah. Macam ni. Sama dengan 9. So, kena kembangkan dululah. Buka kurungan dulu. N darab N adalah N kuasa 2. Ini negatif 6N. Ini darab N ini pula negatif 6N. Ini darab N ini. Negatif 6 darab negatif 6. Positif 36. Okey, sama dengan 9. Buat dia sama dengan kosong. 9 ni kena gerak ke sini. Dia banyak step sikit lah. Okey. So, dia akan jadi N kuasa 2 tolak 6. Negatif 6 tolak negatif. Negatif 6 tolak 6. Negatif 12. N. Positif 36. Ni 9 tadi bawa ke seberang sini. Maka positif 36 tolak 9 sama dengan kosong. Belum selesai lagi. Yang ni boleh selesaikan dulu. N kuasa 2 tolak 12N. 36 tolak 9. Berapa? 20. Berapa Okey, 36 tolak 9. Cikgu, dia akan dapat 27. Positif 27. Okey, yang ni lah yang baru. Kita boleh kira guna kalkulator ataupun yang cara kaedah tadilah. Okey. Ini. Darab dulu naik atas. 5 darab 1 tolak X. 2X kuasa 2 tolak 8.
8x. Lepas tu susun buat sama dengan kosong. Ini pun sama. Darat silang. Ini 10n kuasa 2 sama dengan 9 dalam kurungan n tambah 1. Ini n tambah 1 ni bawa naik atas tepi 9. Okey. Lepas tu buka kurungan. Susun. Jadi bentuk macam ni. Barulah boleh selesaikan. Okay, any problem boleh message cikgu, tanya. Cuba selesaikan. Dan kalau ada masa nanti, kita akan bincangkan bab yang kedua, iaitu asas nombor. Okay, cuba buat dulu. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu. Tak ada masalah. Bila-bila masa awak boleh tanya. Okay, insyaAllah cikgu akan tolong. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.